Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ni buat rekod pula. Buat video jam 12.31 tengah hari. Okey. So hari ni masa dia pendek juga video hari ni. So topik yang saya pernah bagi tahu tadi adalah Love and loss. Tu topik dia, love and loss. Jadi video ni, dia apa pun video ni semua berkait dengan apa yang saya share dengan anda di dalam ni. So dia punya topik dia tu adalah love and loss. Itu benda tu pelik sikit, bukan love and loss kebanyakan orang. Jadi topik dia hari tu simple sikit, love and loss. So semalam saya bagi tahu kepada tentang kita punya ability, sikap kita yang kebanyakan menjadikan kita gagal. Jadi panggil take for granted kan. Ambil kepentingan diri, ataupun dia utamakan kita dulu. Dia take for granted ni, dia utamakan kita dulu, atau buat tak kisah dengan hal orang lain. Jadi kita selalu gunakan buat apa-apa kita take for granted. Okey, topik semalam tu sebenarnya saya nak sambung sikit lagi sebelum saya pergi ke topik hari ni. Hari ni love and loss. Kalau dalam bahasa Melayunya apa? Cinta dan hilang, dan kalah. Loss. Cinta dan kalah. Okey, dia berkait dengan semalamnya. So saya cuma nak sambung bahagian ujung dan relate dengan hari ni punya company. Hari ni punya company pula dah. Hari ni punya topik, dia nyanyuk sikit. Ni semua muka macam penat je saya tengok dekat online ni. Saya nampak muka anda tu walaupun Nasalina Shalina ni. Poster ke tak? Cik. Okey. Jadi Assalamualaikum semua. Okey, saya sambung sikit semalam punya, iaitu dia berkait dengan take for granted. Okay, kebanyakan orang. Ini saya relate dengan apa yang kita buat dalam bisnes. Sekejap lagi pun saya sambung love and loss. Dia punya topik semalam dia sambung hari ni. So hari ni saya pergi dengan begitu cepat sekali. Jadi hari ni kita boleh share sikit. Dan anda ingat, dalam semua video yang saya bagi tahu, saya bercakap ni, kebanyakannya adalah saya sampaikan kepada anda saja. Okay? So dia bukan nak train anda, nak training anda, nak latih anda, tak ada. Cuma kadang-kadang tujuan saya bagi video ni nak popular pun tak nak. Sebab apa? Sebab tu saya padam semua video saya tu, saya padamkan sekejap saja. Semalam pun saya dah padamkan. Jadi saya tak nak buang-buang sangka lah apalah, cari priority lah, cari apa. Saya cuma try the best untuk share benda yang simple-simple yang orang lain semua mampu buat, dan kita dapat perubahan dalam hidup kita. Dan anda hanya lakukan saja. Sebab apa yang saya cakap ni semua saya lakukan dulu. Jadi saya pun diajar oleh sifu-sifu saya, master-master saya. Tapi saya ni keras kepala. Tapi keras kepala tu kalau dia ajak saya lawan, saya pergi lawan. Dia suruh saya rajin, saya rajin. Jadi saya bukan peduli dengan apa yang saya nak. Ingat tu. Saya bukan peduli apa dengan yang saya minat, apa yang saya suka dan apa yang saya hendak. Saya tak pernah ambil peduli. Yang saya peduli, untuk mencapai target saya tu, apa yang saya perlu lakukan. Itu yang saya peduli. So itu dia ada berkaitan dengan topik hari ini. Dia ada berkaitan dengan topik hari ini. Kenapa dia jadi satu kesusahan. Jadi musuh utama dia adalah take for granted semalam ni topik. Tapi saya dah padam video tu. Saya dah padam video tu tadi. Take for granted. Jadi anda tengok, dia punya, yang maksud take for granted ni, kalau dalam bahasa biasa lah, kita buat apa-apa, kita memikirkan hal kita, tetapi kita tak endahkan hal orang lain. Maksud saya, kalau take for granted ni, kita buat sesuatu tu, main dia, anda terlintas dalam hati kita, yang kita buat ni main utamanya untuk kita, tapi untuk hal orang lain. Anda tahu tak, majority daripada kita, dia ada sifat take for granted ni. Kalau benda tu berkait dengan dia hendak benda tu dilakukan dengan segera dan cepat. Tapi kalau benda tu untuk orang lain, benda yang sama, dia buat kisah tak kisah. Itu sebenarnya topik semalam. Take for granted. Jadi anda tahu tak, walaupun ilmu kita tinggi, macam mana sekalipun kita boleh melakukannya dengan baik, kita menyangkakan, tapi kenapa kita punya rezeki itu susah datang.
Dan banyak orang yang kita pernah tengok dia pernah sukses sebelum ini, tapi dia gagal kali ini. Dia gagal selepas apa yang dia buat berlaku. Jadi dia berkait dengan topik hari ini dan relate dengan topik semalam. Jadi saya mulakan dulu. Jadi take for granted, anda tahu tak, take for granted ni dia ambil dalam apa dia buat ni adalah dia untuk kepentingan dia, kebanyakannya. Semua sudut. Orang jenis ni anda tengok semua sudut. Dan bukan kata kita seorang, malah kita dalam hal apa-apa saja, kita mesti utamakan hal kita dulu. Walhal, kalau anda tengok, kita sebut orang lapar. Kalau ada orang lapar, saya pernah bagi tahu, kalau kita punya makanan tu layak untuk 2 orang makan saja. Sama dia atau kita, tapi kepunyaan tu kita punya, makanan tu. Jadi kita mesti fikir, kita makan dulu. Dia ni aku punya, aku yang lapar. Boleh tak kita fikirkan hal dia dulu? Maksud saya tadi, atasi masalah kita punya keutamaan tadi. Keutamaan dia. Dia berkait dengan bisnes. Anda sedar tak, ada orang lagi, bila masalah, dia pass through ke orang lain. Apa yang menguntungkan dia, dia pass through kepada dia. Itu abang kepada apa, take for granted. Itu nanti topik lain. Saya akan bagi tahu. Lepas ni, insyaAllah kalau saya ingat, dia ada topik perbezaan di antara take for granted dengan upline dia. Dia punya upline, dia ada upline. Take for granted ni dia masih okey. Dia masih okey sikit, bukan okey banyak. Dia masih okey sikit saja, tapi dia punya akibat dia long term. Take for granted, ingat. Bila apa sesuatu, kita ada satu action, satu tindakan itu yang menggagalkan kita disebabkan oleh pendeknya rezeki kita. Pendeknya rezeki kita sebab kita punya prinsip dalam diri, kita take for granted. Malah jikalau apa yang dia lakukan tu, dia memikirkan hal keuntungan, kelebihan dan apa faedah yang dia dapat untuk diri dia. Diutamakan dulu. Kalau dia relate, even mak dia sendiri pun, dia letak nombor 2, nombor 3. Ada orang, kalau anda tengok nanti saya ada free masa, saya bagi satu video. Dengan mak kita pun, kita utama diri kita dulu. Kita dengan ayah kita, kita utamakan diri kita dulu. Apa pun. Jadi kalau mak dengan ayah tu, kita letak second place, third place. Apa dia? Jadi ini anda tahu tak, saya bagi tahu kepada anda lah, ini susah cakap lah. Punca jahanamnya kita tu apabila kita ada sikap ini. Jadi walaupun video nampak simple je semalam, saya padam tadi dan saya bagi tahu kepada anda, dia berkait dengan topik hari ini. Banyak orang susah sangat dia nak sukses. Kalau anda tengok, ada orang tu dia dapat banyak duit, tapi dia susah juga hidup dia. Anda pelik tak? Satu orang tu memang susah dapat duit, susah dapat keuntungan, susah dapat target. Tapi ada orang dia dapat target, dia dapat keuntungan, tapi hidup dia susah macam tu juga. Jadi dia buat apa jadi sukar sungguh. Dan masalah bertimbul-timbul masuk dekat dia punya sistem. Ini adalah berkait dengan take for granted tadi. Dia punya adik itu baru. Nanti anda tengok, dia ada demi abang. Take for granted ni ada abang dia. Abang dia tu nanti lagi pening kepala. Abang dia macam ni, lebih kurang abang dia. Kalau benda tu, abang pada take for granted tadi, dia take advantage. Anda tahu tak? Kita take advantage kepada setiap hal yang kita buat. Atau setiap hal yang berlaku kepada kita. Kita lebih fikirkan kepentingan diri kita. Even kita ada nak beli kata makanan sedap bagi kita. Orang kalau jiran sebelah rumah tu, dia jiran aku. Kalau beras tu, kalau kita tengok dalam hukum, beras aku yang paling mahal. Jiran dia boleh hidup, boleh makan sudah. Dia bagi. Tapi anda tengok, dia masih ada take for granted. Maksudnya dia kelebihan bagi pihak dia, kekurangan untuk orang lain. Anda tahu tak? Inilah punca. Kalau dalam networking ni, kalau anda tengok apa dia? Yang kaki pairing dia servis. Yang kaki besar lantak kat dia lah. Aku bukan dapat apa-apa. Itu take for granted, saya bagi tahu kepada anda. Dia hanya bantu. Dia kata ikhlas dia bantu. Dia hanya bantu untuk kaki yang ada kepentingan dia saja. Tapi kaki tu, kalau grup itu tidak ada kepentingan dia, lantak kat engkau lah. Sebab apa? Apa yang aku dapat, yang tu saja. Jadi maksudnya, dia lakukan sesuatu tu, dia keluarlah hadis ni ke, dia buat sebab tu, tapi Tuhan tu maha mengetahui. Anda buat tu sebenarnya untuk apa? Betul tak anda niat ikhlas nak bantu orang sukses? Atau sebenarnya dengan apa yang anda lakukan itu, dia ada kepentingan untuk diri kita? Kalau dalam dunia bisnes anda tengok, dia akan relate benda ni dengan ada apa-apa hal yang ada kepentingan dengan dia. Tetapi saya beritahu kepada anda, kalau anda tahu kunci dia untuk kita sukses, anda bantu je semua orang. Sebab apa? Di situ ada satu plan yang tak pernah diajar di dalam kita punya sistem perniagaan.
plan itu orang tak pernah ajar. Tapi banyak orang tahu benda tu, tapi orang tu tak percaya dengan plan itu. Nanti saya sambung topik kita hari ini. Apa yang menjadikan perubahan data dalam hidup kita, menjadikan kita ini luar biasa. Hebatnya kita itu, di mana dia punya kunci dia. Jadi semalam, dia punya topik semalam, dia take for granted. Anda tengok, walaupun anda nampak simple, kaitannya dengan hari ini. Take for granted, lepas tu insyaAllah sambung pada hari ini, saya akan pergi pada abang pada top granted tadi. Anda ada kepentingan. Lagi satu penyakit, anda tahu tak, abang kepada take for granted tadi, kepentingan dia, kalau masalah, bagi kat orang. Tu abang kepada take for granted tadi, abang dia. Kalau masalah, kalau dia buat sesuatu tu, ada banyak masalah melibatkan dia, dia akan jentik kepada orang lain. Tolak benda tu pergi kat orang lain. Aku tak boleh terima benda-benda ni semua. Faham tak? Kalau kereta dia rosak, yang tu dia cuba cari adjust cari supaya apa yang berlaku disebabkan kereta tu tolak dulu kat orang lain. Tapi kalau kereta tu apa cantik, apa benda tu semua, itu aku punya. Kalau rosak dia pas tu, kadang-kadang dia pas kat bini dia. Masalah tu dia pas kat anak-anak dia. Dia pas kat orang ni, dia pas kat orang tu. Ada masalah dia cari jalan tolak benda itu kepada orang lain. Itu abang kepada take for granted. Abang dia. Itu nanti saya buat dia punya penerangan nanti dalam topik. Jadi hari ni topik dia anda tengok love and loss. Bukan dia love and love ni, dia berkait dengan semua. Love tu cinta lah, girlfriend lah, boyfriend lah, apalah. Saya tak ada lah bahagian topik tu. Jadi for granted saya nak bagi tahu kepada anda, bila kita buat sesuatu tu, kenapa kita sayang benda tu, kita berusaha sungguh untuk dapatkan love itu, kita memang suka, tetapi akhirnya benda itu memusnahkan kita. Itu sebenarnya topik hari ini. Love, kita benda yang kita cinta, dan benda itulah loss yang menjadikan kita gagal. Itu yang saya nak share sikit dengan anda hari ini secepat yang mungkin. Jadi banyak orang, dia buat sesuatu apa yang dia suka. Itu topik dia. Untuk mencapai, dia buat tu apa yang dia suka, tapi biasanya apa yang dia suka itulah yang menggagalkan dia. Sedangkan apa yang dia tidak suka sebenarnya banyak bagi ruang dan peluang untuk dia sukses dalam apa yang dia buat. Jadi majoriti daripada kita ada sikap ini. Kita ada sikap ini. Iaitu kita selalu lakukan sesuatu tu, apa yang kita minat, apa yang kita suka, apa yang kita terbayang-bayang nak buat. Jadi simple word, kita love, kita suka sangat, kita jatuh cinta dengan apa yang kita buat. Tapi kita tengok, kadang-kadang majoriti benda itu menjadi punca kegagalan kita. Berapa persen? Sangat tinggi persen dia, saya beritahu. Jadi kebanyakan orang dia tidak dapat bezakan apa yang dia kehendaki, dia punya target, dan apa yang dia suka, apa yang dia cinta, dia tak dapat bezakan itu. Kalau cari girlfriend tu pun, dia tengok apa yang dia suka. Girlfriend tu mesti cantik, muka dia mesti ni, dia berjalan cantik, bodinya cantik. Kalau girlfriend contoh lah kan. Tapi dia tak tengok dekat perangainya. Maksud saya untuk anda faham tu, dalam bisnes dia macam tu juga. Perangainya, hubungan dia dengan mak bapak dia, hubungan dia dengan kawan-kawan. Jadi apa yang anda pentingkan? Anda tengok rupa paras dia, cara dia bercakap. Tapi anda tak tengok apa yang sepatutnya membagi impak kepada kita adalah hubungan dia dengan mak bapak dia, hubungan dia dengan keluarga kita nanti, hubungan kita dengan kawan-kawan. So apa yang menjadi, jadi kita mana peduli, janji aku punya girlfriend tu cantik, aku suka dia. Sebab tu kita bertahan 3 bulan, lepas tu biasanya kita problem selepas itu. Sama juga dalam bidang perniagaan. Kita selalu melakukan apa yang kita cinta, apa yang kita suka. Kita minat sangat tentang bisnes ini, kita nak buat. Tapi kita tahu, benda itu kalau dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita punya kebolehan, biasanya menjahanamkan kita. Kita tak dapat sedar benda ni. Itulah topik yang saya masukkan hari ini. So, apa yang saya nak share dengan anda, sambung dengan senang. Kunci dia senang saja. Di dalam kehidupan kita, sebenarnya anda nak apa, anda kena tahu apakah target yang wajib. Target yang wajib. Even kalau satu benda tu, kita memang berminat nak buat, tetapi saya beritahu kepada anda, kita kena check, kita kena tengok sistem yang kita suka itu, boleh tak dia mengubah
hidup kita. Boleh tak dia akan memberi target kita, keinginan kita, kemahuan kita itu, dia boleh capai atau tidak dengan apa yang kita suka sangat buat. Ini menjadikan punca kegagalan anda kata lebih daripada 75%. Anda tengok, keinginan ini akan menjadikan kita membentuk cita-cita kita. Ada yang betul, ada yang salah. Banyak orang kita tahu, benda yang wajib adalah keperluan kita untuk hidup. Financial, topik saya financial, keperluan kita untuk sukses untuk hidup. Yang kedua, kita punya target adalah keinginan kita. Apa yang kita nak boleh capai. Tapi movement pelaksanaan yang kita buat tu, contohnya tidak boleh langsung mencapai apa yang kita nak, malah kita bermasalah. Tapi kita teruskan juga sebab kita berminat dengan apa yang kita buat. Inilah saya beritahu kepada anda, punca kebanyakan orang dia mengalami masalah dalam dia punya target, dia punya cita-cita dia. So di dalam bisnes saya beritahu kepada anda, yang pentingnya anda perlu penuhi dulu yang wajib bagi kita. Yang wajib ni kadang-kadang bukan semestinya kita suka, tapi kita terpaksa laksanakan dia. Berapa banyak hal yang kita buat selama ni sebenarnya kita tidak berminat pun, kita tak ambil tahu pun, kita tak kisah pun. Tetapi saya beritahu kepada kebanyakannya kita terpaksa lakukan untuk capai apa yang kita nak. Itu yang selalu saya tengok dan selalu. Jadi apa dia punya conclusion? Anda perlu tengok apa yang anda boleh capai mengikut kewajipan ke atas diri anda. Contoh, dalam kehidupan anda perlukan financial anda begini. Kalau selamanya anda buat atas dasar minat saja, tapi financial kita duduk macam tu saja, anda sila buat tukar sikit. Tak kisah apa yang minat, tapi dari segi target anda tu, anda perlu fokus bidang yang anda mungkin tak minat. Tetapi kalau itulah yang boleh mencapai, menyelesaikan masalah anda terpaksa tukar, anda terpaksa go ahead. Sebab tu kalau kita tengok contoh artis-artis, contoh kan dia minat, dia jadi artis, dia popular dan sebagainya, kita tengok. Tapi dia ada artis-artis kita yang mengalami masalah financial, kita tahu. Ada juga yang memang jadi jutawan apabila dia jadi artis, tetapi dia juga ada ramai yang akhirnya apabila dia berumur, dia tidak lagi popular, dia bermasalah. Tetapi anda tengok, bila dia involve dalam bidang ni, dia agak sukar untuk ceburi bidang-bidang lain. Ada juga yang mampu. Contoh lagi, kita tengok orang yang suka dengan muzik. Orang sangat suka dengan muzik, dia berumur, dia masih duk fokus bidang tu, walaupun benda tu sebenarnya impak dia memberi kesan yang teruk kepada financial dia apabila di certain time, pada waktu-waktu umur dia dan sebagainya. Tapi sebab itulah yang dia berminat, dia terus fokus dekat situ. Bukan saya kata dia salah, tidak. Tapi kalau dia masih mampu lakukan untuk mencapai apa dia nak, itu lain. Jadi majoritinya di otak kita masih setting bahawa dulu aku pernah jadi seorang yang hebat. Dulu. Jadi benda tu dulu, bukan sekarang. Tapi benda dulu tu masih tertanam dalam otak dia. Dia masih sayang dengan apa yang dia buat dulu. Tapi walaupun benda sekarang ni menyebabkan akibat peruntukan, keinginan dia, kewajipan yang dia perlu capai itu dah jauh negatif, tapi dia tetap mengekalkan apa yang dia telah lakukan dulu. So dia punya story, kalau kita bercakap dengan dia lebih cerita tentang dulu. Dulu aku sebenarnya sukses. Dulu. Walaupun hari ni dia dah jadi lain. Next, dia pun tak tahu apa dia nak buat. Tetapi dia duk cerita tentang dulu. Gambar-gambar dia tunjuk tentang dulu. Dulu aku begini. Dulu aku begini. Kau tahu tak, dulu aku pernah jadi begini. Dulu. Sekarang ni aku. Tapi dia masih pegang dengan ayat-ayat tu. So ini saya beritahu kepada anda, dia menjadikan satu musuh pada diri sendiri. Itulah, walaupun dia cinta, dia sayang dengan apa yang dia buat tu. Kalau benda itu sebenarnya menyusahkan hidup kita, tapi kita ada satu kaedah lain untuk berubah dalam hidup kita dengan mudah, ataupun kita boleh menggunakan yang kita suka itu, kita design dia untuk dia relate betul-betul dengan target kita. Kalau ada kemampuan itu nanti. Contohnya, anda seorang yang minat dalam satu bidang, tapi bidang tu sebenarnya dalam umur kita sekarang ni, dia sudah hancur. Anda boleh design dia balik untuk naikkan diri anda balik. Itu satu kaedah juga. So, dia ada bermacam-macam. Jadi, punca yang saya beritahu kebanyakan orang, dia terus reject untuk dia mencapai sesuatu. Dia mampu capai, tapi dia terus reject disebabkan dia terlalu cinta dengan apa yang dia buat. Paling buruk lagi, orang yang suka bermain game. Anda tengok, dia sampai jadi habit. Kasih sayang kita tu memanglah dia akan kekal kalau kita sayang kat bini kita kan. Kalau tiba-tiba dia tak ada, kita rasa lost. Orang yang kita baik dengan kita, tiba-tiba dia tak ada, kita rasa lost. Kita sayang kat dia. Sama juga, anda tengok sekarang ni apa tradisi
kawan-kawan kita, anak-anak kita sekarang ni, kehidupan mereka habis masa dengan bermain game yang tak berfaedah. Mereka sudah jadi fobia. Kita tengok tu sudah apa. Mereka ni celak mata fikirkan tentang game. Jumpa kawan-kawan di kedai kopi bukan berbincang tentang apa yang mereka perubah. Tapi ambil masa 4 jam, 5 jam. Anda tengok mereka berkumpul bermain game. Inilah. Jadi apa yang dia cita, apa yang dia suka tu semua telah menghancurkan segala-galanya dalam hidup dia. Jadi tapi kita buat tak kisah benda-benda sama juga dengan orang lain. Ini dah apa yang dia suka. Itu short term aku rasa happy. Tapi for long term, kehidupan kita tak pernah berubah. Dan apa yang kita betul-betul cinta dan sayang. Tapi kalau benda itu memusnahkan kita. So sebenarnya saya cuma nak remind kepada kita. Anda kena kenali, kita kena kenali. Yang mana kita suka, dia berbeza dengan apa yang kita boleh capai. Dua benda ni berbeza. Yang kita suka tu I love you. Apa yang kita cinta, tapi belum tentu dia boleh menjadikan apa yang kita inginkan itu tercapai. So kebanyakan kita love, tapi selepas itu kita lost. Itu majority. So fikir-fikir sendirilah. Anda fikir ada betul, ambil, ada salah, buang dia. Itu jadi akibat daripada kita take for granted tadi. Kita buat benda yang salah, menghasilkan keputusan hari ini. Kita lakukan dia sebab kita suka dia. Ada orang. Jadi benda itu sebenarnya bukan topik utama yang boleh mengubah hidup kita. Apa yang kita cinta, apa yang kita sayang, sebenarnya belum tentu boleh mengubah segala-galanya dalam kita punya kehidupan. Tetapi kita perlu memahami apakah keperluan kita dan bagaimana melakukannya, dan juga apakah keinginan kita yang real dan bagaimana kaedah untuk mencapainya. InsyaAllah kalau kita ada mindset seperti ini, InsyaAllah kita boleh sama-sama buat dan sama-sama design apa yang kita nak sukses tu bagaimana. Okay, so short video saya hari ini sebelum kita masuk waktu hari ni kan bulan puasa. Kalau nanti saya cakap, bila saya cakap tengah hari ni biasanya bukan lengkap sangat, dia rasa mengantuk nak tidur ya kan. Banyak orang dia suka tidur tengah hari kan. Bulan puasa ni paling best tidur lah. Banyak orang. Jadi kadang-kadang apa program saya try buat tengah hari pukul 2, terutama tu pukul 2, pukul 3 tu. Jam terus. Okay. So saya rasa sampai di sini dulu. Okay, untuk Mamu, untuk Fazli, Ali Muhammad. Okay. Assalamualaikum. Ni ada ramai-ramai. Selvi. Selamat tengah hari. Dan juga Asma. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Nasyalina. Semua ni sini terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga di sini, kita tengok Hafsah. Kita ada juga yang pakai nama company pun ada, kunyit hitam. Kunyit hitam nama dan pun tak tahu apa namanya. Jadi kita ada juga Ramzan. Ini macam dengar Ramzan ni. Ramzan ni memang saya tahu siapa dia ni. Saya memang kenal dia ni. Okay. So saya punya yang lain-lain tu saya tengok ada Jasni, ada Nasyalina dan sebagainya. So semuanya assalamualaikum buat anda. Semoga apa yang saya boleh share dengan anda hari ini, insya-Allah kalau mungkin kita sudah mencapai apa yang kita nak, sekurang-kurangnya kita boleh bantu anak-anak muda, kita boleh bantu rakan-rakan kita yang lain. Cara closing tu bergantung kepada diri anda lah. Sayang kita buang masa banyak. Dibuang masa banyak, sedangkan kita punya kebolehan tu memang dahsyat yang Tuhan bagi kepada kita. Jadi kalau kita memperuntukkan apa yang kita ada, lakukannya yang terbaik, insya-Allah apa yang kita buat tu mudah dicapai. Yang pentingnya ingat, kehidupan kita yang terbaik adalah banyak membantu orang, berusaha dah. Kalau kita tak boleh sumbangkan ilmu, tak boleh sumbangkan wang ringgit, tak boleh sumbangkan dari segi tenaga dan sebagainya, make sure benda ni akan menolak kita naik ke peringkat yang lebih tinggi. Ingat, jangan sekali membuat sesuatu berdasarkan kepentingan diri anda. Utamakan kepentingan orang lain dulu. Macam ustaz pula aku hari ni. Okay, so try the best. So selamat berpuasa. So jangan cui-cui minum VKV. Ingat, produk Volten dia tak berkesan pada waktu siang. Anda telanlah VKV ke, anda telanlah anda punya VR4 dan sebagainya pun, dia tak ada impak kalau anda untuk Muslim yang telan makan pada waktu siang. Dia berfungsi pada selepas berbuka puasa sampai waktu sahur, waktu subuh.
Lepas tu kerana guna balik dia tak ada kesan. Lepas tu insya-Allah dia ada kesan. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.